Baru nak rekod. Okey, minta maaf baru rekod ni ha. Kita nak bagi, nanti kita akan bagilah video ni kalau nak kalau nak revise. Okey, baik. Fa'ilun kemudian harfun lah. Harfun ni adalah huruf kan tadi kita katakan. Itu contoh dia. Contoh dia min, ila, ala, fa atau fi. Fa ni lain Fa ni lain contoh saja. Fi yang ada ya tu lain maksud dia. Dan wa. Okey, macam contoh kat sini huruf ni min, dari. Dia kalau sendiri dia tidak ada maksud. Maksudnya bukan tak ada maksud nak kata tidak, kita tak dapat tangkap apa yang dia nak kata. Okey, min dari. Okey, ila ni ke, ala atas. Fa ni sama dengan wa, dia macam penyambung macam dan atau maka macam tu kan. Okey. Bila dia disandingkan dengan satu benda lain, contoh minal madrasah, kita katakan minal madrasah, dia akan membawa maksud daripada sekolah. Macam tu, dia adalah maksud daripada sekolah kan. Ila, ala, contoh ala alal kursi, di atas kerusi. Satu lagi fi yang ada ya tu maksudnya di, boleh jadi di, boleh jadi di dalam, boleh jadi di mana tau. Sebab tu dia kata kena sandingkan dengan perkataan lain, baru kita tahu maksud sebenar harfun tu. Okey, boleh faham ke yang ni? Harfun ni dia ni je lah, tapi nanti kita akan main dengan perkataan. Okey, 3 ni boleh Kalau nak tanya boleh tanya. Boleh. Okey, seterusnya boleh teruskan Boleh teruskan? Saya. Ada yang tanya ke ni? Boleh check pula. Apa beza nahu dengan sorof? Nahu, okey, ni ada soalan boleh jawab Nahu ni grammar. Sorof ni dia dalam lagi. Macam mana nak cakap? Macam tu lah. Tapi macam tu yang kami belajar lah. Nahu ni grammar macam contoh, kalau bahasa Inggeris dia tak ingat lah pula. Kiranya ada Ustaz ni bagi tahu. Kalau dalam buku kan, kalau dia ada buku boleh tengok muka surat 4. Muka surat 4 dalam buku, muka surat 4, ada dekat situ kriteria semantik. Kan, kemudian ada kriteria morfologi. Okey, semantik tu nahwu, morfologi tu sorof. Semantik ni maksudnya perkataan tu. Maksud perkataan maksudnya ciri-ciri. Kemudian morfologi ni sorof, pembentukan struktur kata tu. Maksudnya daripada perkataan kataba tadi dia jadi yaktubu. Macam tu. Faham ke? Boleh ke? Kak Lina Okay, maknanya nahu tu asas dia, lepas tu baru sorof. Ya, macam kataba kan. Kataba. Okey, nahu begini mudah bagi contoh. Kataba fi'lul mudhari'. Itu nahu. Sorof ni bila dia masuk kita i'rab tu. Tahu tak i'rab tu apa? I'rab tu maksudnya kita kan kita dah tukar-tukar lah. Tukar-tukar yang tu. Tukar-tukar tu adalah sorof. Itu permainan struktur kata, pembentukan struktur kata tu sorof. Nahu ni yang kita belajar ni fi'lul madhi, fi'lul mudhari', tu marfu' bil apa, dia grammar asas tu kan. Sorof ni dia bila dah bertukar-tukar tu dia jadi sorof, struktur kata. Baik. Yang ni memang yang kalau yang dah belajar memang kenal kan nahu sorof ni kan. Tapi nahu sorof ni memang benda tak masuklah kot yang ini. InsyaAllah kelas ni kita asas saja dulu. Okey, kita teruskan pada slide yang seterusnya. Tak boleh gerak pula. Okey, baik. Ini contohlah nak bagi faham yang tadi kita belajar. Ismun, kata nama. Fa'lun, kata kerja. Harfun, huruf atau partikel lah. Okey. Zahaba Ahmadu ilal madrasati. Zahaba tu adalah fa'lun. Fa'lun, zahaba. Okey, fa'lun. Okey, kemudian Ahmadu ismun, nama orang kan. Ila tadi huruf. Al-madrasati tu ismun. Okey, kalau cara nak kenal fi'lun dengan isim ni, insya-Allah nanti kita akan masuk. Okey, tapi beginilah keadaannya dalam satu ayat. Itu sebab tu kata kalimah, kita kena belajar kalimah dulu sebab
kalimah ni kita akan guna untuk buat satu ayat yang lengkap macam ayat yang pertama ni, Zahaba Ahmadu ilal madrasah. Okey. Itulah apa kita sebut sebagai kalam. Kalam okey, dia ada satu lagi yang boleh tertinggal, kalam. Al-kalamu. Al-kalamu tu adalah inilah yang kita cakap ni. Yang kita cakap ni kalam kan? Maksudnya susunan perkataan yang menjadi ayat ni adalah kalam. Tapi yang membentuk kalam ni terdiri daripada beberapa kalimah. Betul tak? Jadi kalimah-kalimah yang kita belajar sekarang ni, itulah dia kalam tu tadi. Itu asas bahasa Arab. Kalau kita kami dulu belajar macam itu dulu, kalam tu apa, lepas tu kalimah tu apa, dan dari kalimah tu dipecahkan jadi isim, fi'il, harfun. Itu secara asas lah nak tahu. Okey. Dan yang isim, fi'ilun, harfun lah yang kita belajar, anak-anak kita belajar kat sekolah. Okey. Boleh Baik, yang kedua ni. Ada siapa-siapa nak cuba al-umur tu apa? Senang ni. Al-um, apakah Ibu itu. Ha? Ibu itu. Okey, ibu. Okey, dia berada pada kategori apa tu dalam kalimah? Isim. Isim. Okey, ismun kan, betul. Tatbahu maksud dia kita cuba dulu. Dia berada dalam kategori apa? Antara fi'il kan, fi'lun kan. Okey, tatbahu tu maksud dia memasak. Al-ummu, ibu, tatbahu, memasak. Fi ni kalau yang kecil-kecil pendek tu itu adalah harfun. Yang lagi satu ni al-matbahi, salam minta maaf. Al-matbahi adalah ismun. Dia macam ni. Struktur ayat yang anak-anak belajar di sekolah begini. Begini. Dia fi'il, isim, harfun, ismun. Ataupun dia boleh jadi ismun, fi'lun, harfun, isim, ismun. Okey. Ni yang biasa anak-anak belajarlah. Dan ini memang banyaklah juga yang bertanya macam mana nak buat ayat macam inilah. Struktur bentuk dia tu ada fi'lun, ada ismun, ada harfun, baru dia membentuk satu ayat lengkap. Okey. Bunda nak tanya, Ayat saya. macam mana kita nak tahu ayat tu nak mulakan dengan fi'lun dulu ke ismun? Sebab macam yang ni ayat mula-mula start dengan fi'lun. Ayat yang kedua mula dengan ismun. Macam nak tahu? Okey, ini ada kalau nak bentuk ayat, dia ada dua jenis. Ayat dalam bahasa Arab, kita masuk je lah benda tulis belakang ni. Nampak tak papan putih tu? Tak nampak Dia kabur tu. Kabur sikit. Kejap. Kena tukar background. Betul lah, kejap. Nampak ke? Sekarang nampak. Ke belakang lagi, kejap. Agak. Okey, tadi yang bertanya, tanyakan tentang fi'lun dulu ke ismun dulu kan dalam bahasa Arab. Okey. Kita sebut jumlah tun ni maksud dia ayat. Jumlah tun ni ayat. Okey, jumlah tun ni pula ada dua jenis. Okey, dua jenis. Satu yang ismiyah, nampak? Kita akan guna juga perkataan ni. Lepas tu kalau dalam kelas kan, ulang bagi anak ni dia ingat. Ismiyah dengan fi'liyah. Ini dari perkataan yang kita baru belajar tadi. Ismun dengan fi'lun. Fi'liyah. Jumlah ada dua. Dalam bahasa Arab jumlah ada dua jenis. Satu yang ismiyah, satu yang fi'liyah. Okey? Apa beza dua ni? Ismiyah ni adalah ayat yang kita mula tulis dengan kata nama. Dan fi'liyah ni adalah ayat yang kita mula tulis dengan kata kerja. Mana-mana ayat pun boleh. Maksud nak kata, nak buat yang ismiyah, maksudnya mula dengan kata nama dulu pun boleh. Nak mula dengan kata kerja dulu pun boleh. Maksudnya tak kisah mana-mana. Boleh ke? Itu maksudnya pertanyaan tadi tu. Yang ni Zahaba, mula-mula ni Zahaba dulu. Okey. Yang ni pula al-um pula, isim kan. Maksudnya boleh mana-mana. Kalau nak buat ayat tu dalam bentuk ayat kerjaan, kita guna fi'lun. Kalau kita nak buat dalam bentuk ayat namaan, kita guna isim dulu kat depan. Kalau ni
Oh, ni dah macam ajar tahun 5 ni, tahun 5 punya ni. Okey. Boleh ke? Tak apa ke masuk? Boleh, Kita Kita ni stick je. to basic dulu, Zah. Boleh. Basic dulu kan. Okey, macam itulah. Maksudnya itulah dia. Dia punya maksud tadi yang bertanya tadi. Maksud mana-mana pun boleh. Nak guna fa'ilun boleh, ismun pun boleh. Okey. Ustazah, maknanya kalau kita buat ayat tu, kita start dengan, kalau ayat pertama tu kita buat Ahmadu zahaba ilal madrasati, boleh juga? Boleh. Sebab tu Oh, kita tak guna salah. kita guna ismiyah kan. Boleh. Oh, Asalkan kita faham ismun tu apa, fa'ilun tu apa, dan kita boleh gunalah. okey, baik. Okey, boleh yang ismun, fa'ilun, harfun ni boleh nak kenal fa'ilun tu apa, ismun tu apa, harfun tu apa. Fa'ilun kata kerja, ismun kata nama, harfun adalah huruf, partikel lah. Baik, bolehkah kita teruskan? Malam ini kalau ikut buku memang bonda nak masuk yang isim dululah. Sebab isim ni memang banyak kita guna, banyak anak-anak guna kat sekolah. Jadi memang itu dulu bonda nak masukkan dan kita nak belajar malam ni. Baik, al-ismu. Okey. Al-ismu ni kata nama lah. Tadi kan kata nama kan. Dia ada tiga kita kata sebagai bukan 3 jenis. Terdiri daripada tiga benda ni, isim ni. Yang pertama am dan has. Lepas tu yang kedua jantina, kemudian kuantiti. Dari isim ni saja kita belajar lagi 3 benda ni. Am dan has ni kita sebut sebagai nakiratun ma'rifatun. Nakirah maksudnya am, ma'rifah maksudnya has. Kalau dalam buku tu ada dekat muka surat, kalau siapa yang ada buku boleh buka muka surat. Ni 13 mula dari 13. Okey, kemudian dari segi jantina, muzakkar atau muannas, lelaki atau perempuan lah. Muzakkar tu laki-laki, muannas perempuan. Kemudian dari segi kuantiti ada 3. Mufrad, musanna dengan jam'un. Mufrad, musanna dengan jam'un. Ini asas. Ini memang asas. Isim saja ni. Ni isim saja. Okey, nak kenal kata nama saja ni ada 3 benda ni. Kena tahulah. Okey. Dan memang kalau kita kalau kita ambil tahu 3 ni, insya-Allah untuk isim kita boleh kuasai. Memang kita guna 3 ni untuk mengenal isim saja. Okey. Boleh teruskan? Ada nak tanya ke? Kalau nak tanya, tanya je. Baik. Okey. Ini kita kenal isim tu dululah. Ciri-ciri ciri-ciri isim. Yang pertama, dia terima alif lam pada awal perkataan. Macam ni contoh. Kata nama tu, dia boleh terima alif lam. Maksudnya dia akan terima alif lam untuk jadikan dia kata nama. Contoh, ar-rajulu wasimun. Dekat ar-rajulu ni ada alif lam. Itu menunjukkan dia tu isim. Okey? Isim. Ada alif lam, itu isim. Okey? Yang kedua, dia ada tanwin. Dia terima simbol tanwin. Okey, simbol tanwin ni macam ni lah. Kitabun. Haza kitabun. Nampak kan ada tanwin kat situ? Ada tanwin kan dekat kitabun bun. Ini tanwin ni. Okey. Kemudian yang kedua sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Okey, sayyaratun ni ada tanwin juga. Tanwin ni menandakan dia tu isim. Okey. Ar-rajulu wasimun tu maksud dia lelaki itu kaca. Wasim Tampan. Tampan kaca. Okey. Haza kitabun. Haza ini kitabun buku, sebuah buku. Hazihi sayyaratun, ini sebuah kereta. Okey. Baik, yang ketiga dia menerima huruf jar. Dia menerima huruf jar kata-kata sendi. Isim ni dia terima huruf jar. Okey, kenapa kita kata dia terima huruf jar itu sebagai isim? Okey, kat sebelah dia tu berbaris bawah. Nampak tak tu? Isim selepas dia selepas huruf jar adalah isim. Okey? Dan ismun atau kata nama ni dia memang terima huruf jar. Maksudnya masuklah huruf jar pada dia tu.
Jadi kita boleh tahu kalau ada huruf jar ataupun ada huruf dekat dalam ayat tu, selepas ada tu isim lah. Kita tahulah ada isim kat situ. Okey, dan kata nama atau isim tu tadi dia berbaris bawah. Bila dia berjumpa dengan huruf. Okey, ini dah okey, boleh ke? Boleh ke dua ni? Faham tak dua ni? Menerima huruf jar kemudian berbaris bawah. Huruf jar ni kata sendilah ataupun harfun tadi Okey. Ana Maknanya bonda kalau ayat fi'liyah ni memang tak ada kata jar. dia tak masuk dia tak masuk kata jar dekat dia. Huruf jar tu dia tak masuk Dia memang dia pada isim saja. Oh, Ana gitu. fil fasli, saya di dalam kelas. Okey. Terima kasih. Sama. Ana fil fasli, sama dengan saya dalam kelas, dan selepas huruf jar tu dia berbaris bawah, dan jika dia berbaris bawah selepas huruf jar dia adalah ismun. Dia tak boleh lain. Okey. Kemudian satu lagi menerima tamarbutah lah, dia yang mana ada tamarbutah tu kebanyakannya adalah ismun. Okey, contoh macam hazi madrasatun, tun, okey, tamarbutah kan. Macam tadi sayaratun. Ini memang isim lah juga, okey. Dia ada tamarbutah. Kalau tengok dalam buku ustaz tu ada ada ustaz contoh yang ini. Ciri-ciri isim. Okey. Samalah menerima alif lam, kemudian ada tanwin di akhir, kemudian terima simbol tamarbutah tu dekat akhir kalimah, itu adalah isim. Okey, kemudian berbaris bawah bila dia ada huruf di depan dia. Macam tu. Itu isim lah. Secara asasnya beginilah apa itu ciri-ciri isim. Nak kenal isim macam mana? Okey, boleh? Boleh. Kalau boleh, bonda slide sebelah. Okey, kita nak masuk yang 3 tu tadi. Tadi tu yang sebelah ni, ini ciri-ciri isim ciri-ciri ismun, ciri-ciri kata nama. Ada 5 ni. Ciri-ciri nak kenal kata nama. Kalau kata kita baca Quran pun kan boleh nampak. Okey? Yang ada alif lam tu adalah kata nama. Ar-Rahman, Ar-Rahman tu kata nama. Secara basic atau asasnya Ar-Rahman kata nama. Cuma dia adalah masuk lain kan, tapi itu nak kenal dia adalah kata nama. Okey? Ar-Rahman, Allamal Quran. Al-Quran tu ada alif lam kan? Itu kata nama. Allama tu fi'lun. Allamal Quran kan? Allama tu fi'lun. Al-Quran tu kata nama. Macam tu. Ni ciri-ciri lah, ciri-ciri. Okey, yang ini dari segi kita nak masuk satu-satu, nak kenal isim tu macam mana dan apa pada isim tu. Kita masuk yang 3 tadi tu. Yang jantina, kuantiti dan juga dari segi am dan khas. Okey, ini dari segi jantina lah, isim atau kata nama dari segi jantina. Ada 2, muzakkar dan muannas. Yang ini memang kena tahu. Sebab bahasa Arab ni kan dia bahasa Arab ni dia istimewanya dia muzakkar muannas ni memang kita kena tahu beza. Kalau bahasa lain dia tak ada kan. Macam kalau kita kata buku okey. Dia tak ada jantina dia tu. Bahasa Arab ni dia ada jantina dia. Perkataan dia tu ada jantina dia. Okey. Macam nak kenal muzakkar. Muzakkar ni adalah kata nama yang menunjukkan jantina lelaki. Atau kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai masculine lah. Sama ada manusia atau bukan manusia. Bukan manusia, maksudnya haiwan, tumbuhan kan, benda, ada lain-lain yang membawa maksud muzakkar. Dan tanda dia adalah ni dia tiada tamarbutah. Ini tanda paling basic ni. Paling basic ni. Okey, dia tak ada tamarbutah. Kalau muannas ni dia ada tamarbutah dan dia adalah kata nama yang menunjukkan perempuan atau maskulin atau feminin. Okey. Minta maaf ni yang salah pula. Okey, yang menunjukkan perempuan sama ada manusia atau bukan manusia, haiwan, tumbuhan, benda dan lain-lain tu yang membawa maksud perempuan. Dan paling basic juga ni dia ada tamarbutah. Okey. Dia bukan nak kata jantina macam mana? Dia bukan jantina macam kita ni, perempuan lelaki kan, tapi dia punya sifat tu, sifat kataan tu. Kenapa kena tahu? Nanti dia akan berkait dengan benda lain. Bila contoh macam isim syarah tadi hazah hazihi kan? Itu nama dia isim syarah atau kata tunjuk dia berkait tu nanti. Kalau salah kita punya
apa haza, contoh kita buat tadi haza, tapi yang belakang tu adalah muannas. Dia salah tu. Jadi salah dari segi nahu lah, nahu atau grammar. Okey, boleh yang ni muzakkar muannas. Muzakkar yang senang nak ingat, muzakkar laki-laki tak ada ta marbutah, muannas perempuan ada ta marbutah. Itu senang nak ingat, paling senang nak ingat tu. Macam tu. Okey, boleh pindah Ada nak tanya? Kelaju ke? Boleh cakap. Takut laju pula. Kan tak faham. Benda, Ya, saya. benda macam mana kita nak tahu benda tu muzakkar ke muannas kalau orang tahulah kan. Benda Benda, tak kisahlah benda ke binatang ke kan. Inilah dia ni. Ni guna nak kenal ni. Kalau benda tu tak ada ta marbutah, dia muzakkar. Kalau benda tu ada ta marbutah ujung dia, dia muannas. Sebab itulah ini kan. Ini kalau anak-anak lah, kalau kita ajar anak-anak kan, pastikan anak-anak tengok betul-betul ni. Perkataan tu ada tak ta marbutah atau tak ada. Kalau ada, dia muannas. Kalau dia tak ada, dia muzakkar. Biasa kalau ajar budak-budak dia keliru. Dia keliru, dia campur dua-dua. Tapi tak boleh kalau dari segi nahu salah. Dari segi grammar lah salah. Okey. Baik, kita pindah okey, terima kasih. Sama. Okey, ni baik. Ini dari buku kan? Okey, dari buku yang ada pada ibu-ibu, kawan-kawan, muka surat 14. Ni secara kita sama-sama. Okey, ni muzakkar, jenis lelaki, ni muannas. Okey. Nampak kan dekat bahagian muzakkar tu merujuk pada sifat lelaki atau jantan. Okey, lelaki lah. Maskulin lah. Okey, rajulun. Macam ni rajulun. Kemudian Muhammad. Ini nama orang. Rajulun ni isim. Kita guna balik yang kita dah belajar yang kalimah tu. Okey. Ismun. Dan memang isim lah. Okey. Lelaki dan Muhammad ni nama orang. Okey. Yang kedua, tidak merujuk kepada sifat tetapi ia jenis lelaki kerana tiada tanda ta marbutah. Maksudnya macam ni. Maktabun, faslun, kitabun. Okey. Maktabun ni benda, meja, faslun kelas dan kitab ni buku. Nampak dia tidak ada ta marbutah. Tiada tanda ta marbutah pada akhir perkataan ni tak ada, maksudnya dia adalah muzakkar. Di dalam golongan ni muzakkar ni. Okey. Macam tu je nak kenal dia. Kalau muannas ada tanda secara nyata. Okey. Contoh ta marbutah. Okey. Contoh ta marbutah ni tanda dia. Memang ini tanda dia. Atau nama orang biasalah kita tahu kan Fatimah, Zainab. Zainab tak ada ta marbutah, tapi kenapa dia muannas? Sebab dia nama orang perempuan dan Zainab nama perempuan. Salma tak ada ta marbutah. Ada juga yang bertanya kan, PM bertanya, kenapa itu muannas? Sebab kebiasaannya dia adalah nama perempuan. Bila dia nama perempuan maka dia muannas. Macam Salma, Zainab, tak ada ni kan, tak ada ta marbutah tapi dia nama perempuan maka dia muannas. Talhah, okey nak tanya, Talhah muzakkar ke muannas? Talhah muzakkar muannas. Siapa lagi nak cuba? Muzakkar lagi? Okey, Talhah adalah muzakkar. Nampak? Kenapa dia muzakkar? Sebab dia kebiasaan yang digunakan oleh lelaki. Talhah. Itu ada yang tanya. Kenapa dia bukan muannas? Tapi ada ta marbutah kan? Dia bukan muannas sebab dia lelaki. Talhah yang guna nama itu adalah lelaki, maka dia muzakkar. Sama macam tadi tu Zainab tu. Zainab tu adalah muannas sebab dia digunakan oleh orang perempuan. Okey. Yang kedua ni merujuk yang mempunyai sifat khusus perempuan yang tak ada pada lelaki. Contohnya apa? Ummun, ibu, ukhtun. Ini semua tak ada ta marbutah tapi dia merujuk kepada perempuan. Maka dia muannas. Samalah Maryam kan? Ini semua muannas. Okey, yang ketiga anggota badan yang berpasangan. Baik, ini selalu ada yang keliru. Untuk anggota badan yang berpasangan, tangan kan? Mata itu muzakkar. Salah minta maaf, muannas. Okey? Ini anak ada belajar kat sekolah ni. Itu ada yang tanya. Okey? Mana-mana yang berpasangan itu adalah muannas. Memang itu apa kita kata keistimewaan dia. Kalau dalam Arab dia memang
ada beberapa perkataan yang memang istimewanya begitu. Okey? Boleh ke ini? Boleh. Okey dah. Boleh, Madam. Muannas muzakkar ni dah selesai lah. Dah mula Arab boleh faham lah sebab senang je kan dia, insyaAllah boleh kita kenal. Okey, ini dari segi kuantiti. Ini mungkin panjang sikit lah sebab ada 3. Okey. Mufrad, musanna dan juga jam'un. Ada juga dalam buku, nanti kalau yang ada buku boleh rujuk. Okey, mufrad ni apa? Mufrad ni adalah kata nama yang menunjukkan kuantiti satu. Dia ismun yang satu. Isim yang satu. Tunggal, seorang. Okey, itu mufrad. Mufrad ni maksudnya satu lah. Musanna ni 2. Musanna daripada perkataan isnani. Isnani 2 kan? Musanna tu 2. Kata nama yang menunjukkan kuantiti 2. Tandanya terima alif nun. Ini tanda Tanda ni kita akan guna nantilah. Ni kita sekadar tahu dulu Baik, kata nama yang menunjukkan 2. Ismun yang menunjukkan 2 benda. 2 benda ke, 2 orang ke, okey. Okay, jam'un ni maksudnya banyaklah jamak. Okey, sembahyang jemaah. Jamak sama lah tu maksud dia. Jamak tu ramai, maksudnya banyak. Kata nama yang menunjukkan kuantiti banyak. Okey. Senang ingat jemaah. Sembahyang jemaah kan. Sebab ada kan anak-anak murid yang dia tak faham jamak ni apa. Macam itulah. Sembahyang jemaah, jamak. Lebih dari 2 maksudnya. Maksudnya 3, 4, 5 dan ke atas. 1000 pun maksudnya jam'un juga. Tandanya dia terima alif ta dan waw nun. Ini tanda ni kena tahu juga sebab nak bezakan dia 2 ke, dia 1 ke. Okey. Baik. Contoh ni Kitabun Muslimun. Di 1. Kitabun sebuah buku, Muslimun seorang Muslim. Okey, seorang Muslim. Seorang lelaki Muslim situ Muslim sebab tak ada tamar butah. Itu muzakkar lah tu. Sebab kat sini pun kita akan kaitkan dengan apa yang telah kita pelajari. Kitabun ni apa? Muzakkar. Muslimun ni apa? Muzakkar. Okey? Baik, seterusnya. Nampak kan? Kitabani, muslimani, muslimatani. Dia tanda dia alif nun ni. Itu tanda 2. Tanda dia adalah 2. Kata nama itu 2. Kitabani 2 buah buku. Muslimani 2 orang muslim. Muslimatani ni 2 orang muslimat lah. 2 orang muslim perempuan. Okey, ada ta ni. Sebab kata asal dia muslimatun. Ni tambah tamar butah. Minta maaf lah Sebut benar dia punya bentuk. Okey, tambah tamar butah kat belakang ni jadi muslimatun yang seorang. Kalau 2 orang muslimatani. Okey. Ada alif nun. Okey, boleh ke? Yang ada alif nun, ada alif nun itu musanna 2. Baik, kata nama yang banyak ni. Okey, kata nama banyak. Kutubun banyak buku. Muslimuna, muslimatun. Okey. Muslimuna dia ada waw nun, muslimatun ada alif ta. Ini tanda yang menunjukkan banyak. Okey? Dia dari perkataan ni tadi muslim tambah waw nun jadi banyak, jadi ramai. Muslimat daripada perkataan muslimatun tambah alif ta jadi muslimat, ramai. Okey, ini kutubun ni kenapa biru pula? Okey, boleh nampak kan dia lain daripada 2 ni. Yang lagi 2 ni tambah seperti tanda yang bonda beri tu. Tapi yang ni tak ada pula. Nampak benda ni. Ada yang tahu kenapa? Kenapa dia lain? Kenapa dia tak kitabuna? Kenapa dia tak kitabatu? Kenapa dia kutubun? Tak tahu. Okey, sebab Jamak taksir. dia ada jamak ni, jam'un ni dia ada satu lagi pecahan dia, nama dia jamak taksir. Jamak taksir ni dia adalah kata nama banyak yang berubah ejaan dia dari asal. Dia istimewa. Jamak taksir ni lain sikit daripada jamak yang lagi 2 ni, yang tambah alif nun, tambah waw nun yang dia lain sikit. Okey, dia yang jamak taksir ni kebiasaannya kita kena hafal. Okey, sebab dia memang berubah daripada yang kata tunggal dia tu. Okey, dia berubah. Contoh lain adalah contoh lain kerusi kursi.
kursi. Kursi dalam bahasa Arab kursiyun, kan? Kursiyun. Kalau dua, kursiyani. Tapi kalau banyak, karosi. Nampak dia berubah kan? Karosi itu jamak taksir. Kena hafal. Biasanya jamak taksir perlu dihafal. Okey. Okey, boleh ke yang ni? 3 ni kuantiti. Maksudnya kita kena tahu dia ada isim, kita boleh kenal dari segi kuantiti dengan sama ada 1 ataupun 2 ataupun banyak lah. Dan setiap satu tu ada tanda. Kalau 1 dia tak ada tambahan apa-apa huruf. Kalau 2 dia ada tambahan alif nun kebiasaannya. Okey, dan jam'un kalau banyak dia ada alif ta untuk perempuan. Kita beza alif ta untuk perempuan, waw nun untuk lelaki, muslimun, mukminun, itu untuk lelaki, talibun. Okey, kalau alif ta ni perempuan. Okey, muslimat, mukminat, okey. Tu ramailah maksudnya. Okey. Ada yang nak tanya untuk yang ini? Kalau tak ada, benda pergi slide seterusnya. Nanti kita akan, kalau ada yang nak tanya, tanya je lepas tu. Okey, baik. Mari cuba kategorikan perkataan-perkataan di bawah. Kita cuba kita cuba. Kalau nak tulis ke, nak cuba, boleh. Bonda pergi seminit, boleh ke seminit? Nanti boleh tanya. Kita ada quiz-quiz. Okay, cuba. 5 ni, kategorikan dia. Mufrad ke, musanna ke, jamak? Ini latihan lah. Faham tak? Tak faham, kita bagi faham. Okay, dah ke? Boleh? Seminit macam sekejap sama pula. Ustazah, Bonda tengok nota tadi sekejap. Ni. Sekejap. Okey dah, terima kasih. Okey, cuba yang ni. Nak jawab macam mana, Bonda? Cakap je, dia mufrad ke, musanna ke, jam'un. Okey, yang pertama, talibun. Ada yang nak jawab? Kamu Muhammad? Mufrad. Mufrad. Okey, talibun mufrad ya, sebab 1 je talibun, dia tak ada tambah apa-apa. Kemudian apa tadi lagi? Kak Lina nak jawab? Qalamani tu? Musanna. Musanna. Okey, 2 2. Betul. Sebab apa 2? Sebab ada alif nun. Itu tanda dia 2. Okey. Kemudian Kak Kak Syahida ke? Nak jawab nombor 3? Jam'un. Okey, jam'un. Sebab apa dia jam'un? Sebab dia ada huruf alif ta. Okey, ahsanti. Ada alif ta. Kak Wardah, ada Kak Wardah. Nak jawab Kak Wardah? Nombor 4. Musanna. Nombor 4. Jam'un. Tak apa, kita belajar. Okay. Nombor 4, jam'un. Sebab apa dia jam'un, Kak? Sebab dia ada waw nun. Waw nun. Waw nun. Itu tanda dia jamak. Jam'un, mu'allimun. Kalau kita tak ingat kan dia dalam apa kan? Mufrad ke musanna ke jam'un kan? Kita sebut je muslimun kan? Kalau kita biasa sebut muslimun kan? Muslimun, mukminun. Itu jamak lah tu ramai. Okey, yang kelima. Yang kelima ada yang nak jawab? Tilmizatani. Musanna. Okey, musanna. Musanna muzakkar ke musanna muannas ni? Ada laki-laki ke perempuan tu? Tanya juga ni. Muannas. Muannas kan? Musanna muannas. Okey, yang ni, okey, talibun ni mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar maksud dia adalah mufrad 1 yang muzakkar. Sebab itu kita belajar jantina tadi.
Yang kedua ni qalamani, dia ni musanna muzakkar. Sebab apa dia muzakkar? Sebab dia tak ada ta marbutah. Okey, itu je tanda dia, tengok elok. Yang ketiga ni dia jam'un muannas. Okey, sebab dia perempuan lah. Okey, Nak tahu ya. Ya. lembu kan, lembu ada kategori jantan betina kan. Kita nak kategorikan yang mana satu? Itu musanna. Minta maaf, muannas. Sebab dia kebiasaannya muannas. Dan dalam Al-Quran kita sebut bakaratun kan. Jadi muannas. Lembu Ya. Dia perempuan. Inilah dah tertukar-tukar dah ni, muannas. Okey. Kemudian yang keempat ni dia jam'un yang muzakkar. Sebab laki-laki. Tanda dia ni waw nun ni laki-laki kan. Dan dia tak ada ta. Musanna ni last ni yang terakhir al-khamis yang nombor 5 musanna muannas. Okey. Dia akan main macam tu lah. Kalau kita jumpa perkataan lepas ni kan, kalau jumpa perkataan kan bahasa Arab kan, tengok buku anak ke, cuba kita ni kan kategorikan dia apa. Okey. Baik, boleh seterusnya. Ini dari segi am dan has ni last lah ni. Okey, am dan has. Am dan has maksudnya kalau bahasa Inggeris dia kan definite atau indefinite. Maksudnya dia has ke tak am ke. Okey, nakirah ni maksud dia am. Tergagap-gagap. Okey, kata nama yang menunjukkan sesuatu yang am atau umum. Umum. Dan ma'rifah ni okey, kata nama yang menunjukkan sesuatu yang khas atau khusus. Okey, dua ni. Isim tu nakirah ke atau ma'rifah? Kalau nampak perkataan kan, dia tu am ke khas? Dia ada beza Macam nak kenal am, macam nak kenal khas. Baik, ini daripada buku. Boleh tengok. Okey. Nakirah. Yang pertama ni nakirah Nakirah ni adalah dalam bahasa Melayu dia, isim nakirah merujuk kepada sebarang kata yang hadir bersama dengan penjodoh bilangan. Ianya kalimah isim yang bertanwin kebiasaannya. Maksudnya inilah dia ada tanwin. Itu tanda yang pertama, diakhiri dengan tanwin. Tanda yang kedua, dia tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia bukan nakirah. Nakirah ni dia umum. Umum maksudnya umum lah. Dia boleh jadi mana-mana buku. Okey. Contoh kat sini kitabun dibagikan. Kitabun tu buku maksudnya. Jadi dia boleh jadi mana-mana buku. Okey. Tapi kalau ma'rifah ni adalah khas, khusus. Dia ada jenis-jenis dia. Macam Ustaz bagi 4 jenis. Okey. Yang pertama tu domir. Domir macam Bonda kata tadi, kata ganti nama diri. Contoh yang Ustaz bagi huwa, huma, hum. Yang Bonda bagi huwa, hiya, anta. Okey, ini semua adalah domir, kata ganti diri. Okey, kata ganti diri bahasa Melayu apa? Saya, awak, mereka, itu. Itu ma'rifah. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah ma'rifah. Ma'rifah ni kata nama khas lah. Okey, yang kedua ismul alam. Isim alam. Okey, dia merujuk pada panggilan untuk orang, untuk haiwan. Contoh Muhammad, Ahmad, Fatimah, okey, Malaysia, Mekah, okey, As-Sin ni Cina, As-Sin ni negara Cina. Okey, dia merujuk pada sesuatu. Itu makrifah lah, ismul alam ni. Kita tahu dia khas. Ahmad tu dia seorang je Ahmad. Okey, contoh Fatimah, dia seorang je Fatimah dalam kumpulan tu. Malaysia ni satu je kan negaranya, Malaysia kan. Jadi itulah khas. Okey. Yang ketiga ni alif lam. Okey. Dia terima alif lam. Kenapa merah ni? Sebab ini ciri paling utama. Ciri paling utama untuk makrifah. Kalau ada alif lam, automatik dia makrifah. Alif lam masuk ke dalam isim nakirah. Alif lam yang masuk dalam isim nakirah, masuk dalam isim yang kata nama yang am, dia akan menjadikan kata nama am tu makrifah ataupun khas. Jadi alif lam ni memang asas sangat penting. Kalau anak-anak nak bagi anak-anak fahamkan macam tu, okey? Dia makrifah. Dan bila masuk makrifah,
Bila alif lam masuk dalam perkataan yang contoh kitabun ni tadi kan. Bila masuk alif lam dia jadi al-kitabu, dia tak boleh bun. Ini lain, nanti kita akan belajar Tapi yang penting ni nak tahu kalau ada alif lam dia automatik isim ma'rifah. Kata nama yang khas, definite. Yang keempat ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kata ganti tunjuk. Ini, itu. Itu adalah khas. Okey? Dan dia sama juga macam alif lam tadi. Cuma jadi kalau dia masuk dalam perkataan yang nakirah, dia akan menjadikan benda tu makrifah ataupun kata khas. Okey? Bolehkah ini? Ini secara basic lah. Baik, okey. Ini soalan kejap lagi. Yang ni faham dah? Bolehkah ini yang makrifah nakirah? Boleh. Okey. Baik, kita ni kita teruskan. Baik, at-talibu. Ini tukarkan perkataan di bawah kepada muannas. Muannas tadi maksudnya apa? Perempuan kan? Dia muzakkar, kita nak tukarkan dia kepada muannas. Isim tu muzakkar, nak tukar kepada muannas. Baik, yang pertama at-talibu. At-talibu maksud dia pelajar lelaki. Macam nak jadikan dia pelajar perempuan? Tambah apa? Ada yang nak cuba? Tambah ta marbutah. Ya, tambah ta marbutah. Jadi akan talibatu. Talibatu pelajar perempuan. Dan dia adalah nakirah ke makrifah? Am ke khas? Makrifah. Ya, dia adalah khas. makrifah sebab ada alif lam dekat situ. Okey. Dia mufrad ke musanna ke jam'un? Satu ke dua ke banyak? Mufrad, musanna, jamak. Mufrad. Mufrad kan satu kan, dia tak ada tambahan kat belakang. Dari satu perkataan tu kita akan guna tiga-tiga tu tadi. Okey, ni muallimun dia akan jadi muallimatun lah. Dia tambah ta marbutah. Jamilun akan jadi jamilatun. Latun. Okey, tambah ta marbutah juga. Itu je yang membezakan muzakkar dan muannas ni. Mumtazun akan jadi Mumtazatun. Mumtazatun Mumtazatun. Abun, abun. Abun je. Dia tak jadi abatun kan, tak. Muannas dia apa? Umun. Macam tu Abun muzakkar, muannas dia umun, mak. Abun ayah, umun emak. Mumtaz tu maksud dia cemerlang. Okey, jamilun maksud dia cantik. Muallimun maksud dia guru lelaki. Baik, seterusnya tukar kepada muzakkar pula. Mudah juga. Apa yang membezakan dia dengan muannas adalah ta marbutah saja kan, betul tak? Jadi bila jadikan dia kepada muzakkar, kita buat apa? Buang ta. Kita buang ta saja. Jadi akan jadi azizun. Kemudian saghiratun dia akan jadi Saghirun. saghirun. Okey. Tabibatun akan jadi tabibun. Okey. Jaddatun akan jadi Jaddun. Jaddatun ni okey, nenek. Ni anak belajar semua ni yang perkataan yang Bunda ambil daripada buku anak-anak. Tabibun tu maksud dia doktor Tabibun doktor lelaki lah, tabibatun doktor perempuan. Okey, salihah, salihatun orang yang soleh maksud dia. Okey. Kalau jadi laki-laki dia jadi salihun lah. Okey. Ni semua ni adalah mufrad dan dia adalah muzakkar. Ni sebab dia muzakkar kan. Dan dia adalah mufrad. Lagi satu muzakkar, lagi satu apa Nakirah. Nakirah. Dia kecuali Aziz ni, kalau dia adalah orang dia bukan nakirah lah, dia makrifah. Okey. Aziz, Saleh, kalau dia nama orang dia bukan nakirah, dia makrifah. Itu je beza dia. Baik, seterusnya mufrad, musanna, jam'un.
Okey, ini mungkin sedikit tricky sebab agak ini agak apa sikitlah. Jadi cuba tengok elok-elok. Qalama ni kita kata dia mufrad ke musanna ke jamak? Qalama ni. Apa tanda kat sini? Sana. Musanna kan. Tanda dia apa? Alif nun. Alif nun kan. Okey, seterusnya madrasatun. Qalama ni 2 pen, 2 batang pen. Madrasatun mufrad, musanna, jamak. Mana satukah dia? Madrasatun sekolah. Mufrad. Okey, mufrad lah. Okey, madrasatun ni 1. Dia tak tambah apa-apa dan dia adalah muannas. Okey, mufrad muannas sebab perempuan. Okey. Dan dia kat sini adalah nakirah. Sebab apa dia nakirah? Sebab apa dia kata nama am? Sebab dia tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia kata nama khas lah. Okey. Macam tu je kalau nak ulang kaji perkataan. Kemudian muallimuna. Muallimuna. Dia adalah Jamak. jamak, betul. Jamak sebab apa? Ada waw nun lah. Itu tanda dia. Kemudian katibun. 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 Mufrad, musanna, jamak. Mufrad muzakkar. Okey, mufrad muzakkar kan? Sebab dia tak ada ta dan dia 1. Tak ada tambah apa-apa. Dan dia nakirah lah. Katibun maksud dia penulis. Penulis. Okey, tabibatun. Tabibatun. Okey, ada alif ta kat situ. Jadi dia adalah Jamak. jam'un kan? Jamak. Ada alif ta jamak. Okey, dan dia adalah dia jam'un muannas dan dia adalah nakirah. Kita masuk sekali semua. Okey, yang terakhir bintani. Bintani. Musanna. Musanna. Okey. Musanna. 2 orang yang perempuan lah. Bintun Bintun. Walaupun dia tak ada ta kat belakang ujung ta marbutah, tapi sebab dia bintun anak perempuan. Jadi dia adalah muannas. Okey. Dan semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah nakirah. Okey, nakirah. Kata nama am. Okey ni makrifah nakirah. Ni senang aja. Ni last ni. Okey, yang pertama qalamun. Qalamun adalah Nakirah. nakirah. Yang kedua al-mudarrisu. Makrifah. Makrifah. Okey, nakirah ni am, makrifah ni khas Haqibatun. Haqibatun baik. Haqibatun adalah nakirah. Okey, nakirah. Nakirah am sebab dia tak ada alif lam. Ni tadi ada alif lam, automatik dia makrifah, kata nama khas. Okey, yang ni Zaidun. Zaidun ni. Mana satu dia, makrifah ke nakirah? Makrifah. Makrifah sebab nama orang Zaid. Al-qamaru. Tanda dia alif lam ni. Jadi dia Makrifah. makrifah. Ammun. Ammun. Last. Ammun. Amun adalah nakirah. Nakirah. Sebab dia tak ada alif lam. Amun ni maksud dia apa? Pakcik. Al-qamaru ni maksud dia bulan. Okey? Bulan. Akibah ni beg. Okey, ini semua mufrad. Qalam, mudarris. Mudarris ni guru lelaki. Semua ni mufrad. Mufrad. Satu je ni muannas. Satu ni je muannas sebab dia tamar butah. Yang lain semua muzakkar. Okey. Baik. Alhamdulillah intahaina. Dah selesai. Alhamdulillah. Jadi ada nak tanya sebelum kita akhirilah kelas asas pengenalan ni. Pada nak tanya boleh tanya insya-Allah. Nanti apa nama ni? Slide ni pun akan share dekat dalam grup. Boleh tak baca chat, minta maaf. Okey. Alhamdulillah
selesai dah lah. Ada yang nak tanya sebelum kita akhiri kelas malam ini? Atau ada cadangan ke, tak kisahlah mana-mana, insyaAllah. Setakat ni ada yang tak faham? Ke laju ke boleh cakap? Takut laju sebab dah biasa dengan budak-budak macam gitu. Kak Wadah, okey Kak Wadah. Tak apa, tak apa. Nanti kita masuk dalam ni grup. Nanti boleh tengok balik. Kawan-kawan lain, kakak segar benda sebenarnya. Tapi bolehlah komen, bolehlah komen kalau ada kekurangan. Untuk yang pertama ni tadilah kemudian nanti kelas seterusnya kita akan masuk tajuk berikut isim syarah. Nah, isim syarah ni boleh bagi tahu dulu Isim syarah ni kita akan guna balik yang tadi tu. Dia ada kaitan. Dia ada kaitan dengan muzakkar muannas, okey? Jadi kena hadamlah yang tadi tu. Isim syarah minggu depan insya-Allah. Dan kalau ada masa sikit kita akan ulang kaji yang hari ni punya. Okey, wallahu a'lam, qad intahaina ad-dars. Hadza faqat minni. Kalau ada soalan boleh tanya dekat grup. Dan jika ada komen ke apa-apa sajalah boleh letak dalam grup insya-Allah. Doa apa? Ya, saya. Nanti slide ni boleh share sekali dengan dia punya jawapan ke? Boleh. Kalau boleh Bonda share latihan, ekstra latihan. Okey, boleh. Memang bercadang untuk share latihan sama. Okey, itu saja. Nanti kita akan masuk sikit hiwar ke, okay? Kita akan masuk sikit hiwar pengenalan ta'aruf. Kita buat sikit ta'aruf. Semua orang kena bercakap bahasa Arab. Okey. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita baca tasbih kafarah lah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, wal 'asr itu kata nama kan? Wal 'asr. Dia adalah makrifah sebab ada alif lam. Al-'asru, masa. Okey, Allah alam. Didoakan semua boleh faham insya-Allah dan adalah manfaatnya daripada kelas pertama ni. Itu saja. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Sana. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.